Okey, Assalamualaikum. Hari ini saya nak berkongsi sedikit tentang cara macam mana kita nak rekod bacaan murid melalui sistem IQ Nilam menggunakan ID Delima tapi versi menggunakan telefon. Okey. Untuk yang pertama sekali pastikan ada telefon dan capaian internet. Okey, lepas tu kita pastikan buka Google Chrome. Okey, buka Google Chrome. Okey, benda benda yang pertama kita kena pastikan adalah yang bulatan dekat atas sebelah kanan tu. Okey, kita pastikan sebelum kita masuk ID IQ Nilam, kita pastikan dulu Google Chrome ni tengah guna akaun yang mana? Akaun siapa? Okey. Okey, untuk mengisi IQ Nilam, kita perlu guna ID murid yang disediakan oleh KPM, iaitu ID Delima murid ya. Kalau guna email akaun yang personal yang biasa, dia takkan boleh login. Okey. Untuk login, kita mula-mula kita kena sign in dulu ID Delima murid dekat bulatan bahagian atas bulatan kanan, kita tekan. Okey, yang ni sekarang ni saya tengah guna. Okey, ID saya Muhammad Ikram Amin tapi ID personal. Okey. Okey, ID personal ni tak boleh guna. Jadi saya ambil contohlah satu ID Delima murid. Okey, kita tekan manage your Google account. Okey, dia akan keluar paparan seperti ini. Okey. Okey, kita add account. Okey, add account. Tambahkan satu contoh ID Delima murid. Okey, saya bagi contoh satu ID Delima murid. Okey, ini adalah contoh satu ID Delima murid. Okey, lepas tu kita tekan next. Okey, untuk password dia bergantung kepada admin ID Delima sekolah masing-masing lah. Okey, boleh rujuk kepada admin ataupun penyelaras bestari sekolah masing-masing. Okey, untuk sekolah Lieutenant Adnan, password dia adalah sama dengan password ID Delima untuk Google Classroom. Okey, kita gunakan password yang sama sahaja. Masukkan password. Password adalah sama dengan password GC. Okey, pastikan huruf besar, huruf kecil tu adalah sama. Selepas kita dah tambah akaun baru tadi, okey, di sini dia akan keluar paparan senarai email yang ada yang boleh digunakan untuk Google Chrome ni. Okey, kita tekan done. Okey, selesai. Lepas tu, okey, sekarang ni kita nak pergi kepada sistem IQ Nilam. Okey, kita type IQ Nilam ataupun okey, kita type IQ Nilam, dia akan keluar IQ Nilam KPM. Pilih yang atas sekali IQ Nilam KPM. Okey. Dia akan bawa kita ke paparan yang warna oranye ni. Oranye yang KLCC ni. Okey. Okey, lepas tu kita kena tekan dekat bawah log masuk ni. Okey, ada sign in with Delima. Okey, ID Delima. Okey, kita tekan sahaja. Okey. Dia akan keluar paparan seperti ini. Okey. Okey, kita perlu masuk menggunakan email ID Delima yang saya baru saja daftar tadi. Okey, yang tak ada gambar ni N. Okey, contoh kita tekan. Bila kita dah masuk ke sistem IQ Nilam, dia akan keluar paparan seperti ini. Okey, dekat atas dia ada nama. Okey, nama murid. Lepas tu ada jumlah bacaan buku. Sekarang ni murid ni belum login, jadi dia tak ada lagi tambah apa-apa bahan bacaan. Lepas tu ada maklumat murid. Okey, yang maklumat murid apa semua ni, yang ni tak boleh edit Okey, memang dah ada dekat sini. Murid-murid tak payah tukar ke apa. Okey, seterusnya adalah okey, ada untuk rekod bacaan Nilam. Okey, rekod bacaan Nilam ni dia ada kotak A, kotak B, kotak C, kotak D dan kemudian dia ada simpan. Okey. Kita kena isi daripada kotak ke kotak. Lengkap isi lengkap barulah kita boleh save. Okey, contoh saya nak isi satu jenis bahan bacaan. Okey, contoh bahan bacaan saya adalah okey, buku ni Manusia Makassar. Okey. Jadi saya tulis okey, judul tajuk okey, Manusia Makassar. Okey.
Contoh bahasa Melayu. Betul. Okey, tahun terbitan contoh dia 2017. Okey, pengarang contoh Abu. Kemudian penerbit contoh dia Pustaka. Okey. Okey, Pustaka. Okey. Lepas tu selesai untuk kotak. Okey, selesai untuk kotak A. Okey, jadi kita teruskan kepada kotak B. Okey, kotak B ni kita hanya perlu pilih sama ada 1, 2, 3 ataupun 4. Satu adalah buku fiksyen. Buku fiksyen ni adalah ibarat macam buku cerita. Okey, buku yang reka-reka. Okey, yang kedua buku bukan fiksyen, maksudnya buku fakta, okey, ataupun buku teks, iaitu bukan buku cerita. Kita pilih buku bukan fiksyen. Okey, jadi macam saya ni, yang ni buku tentang biografi ataupun buku berkaitan dengan fakta, jadi saya pilih buku bukan fiksyen yang nombor 2 ni. Lepas tu saya tulis muka surat dia ada berapa. Okey, contoh ada 90 muka surat. Lepas tu okey, itu sahaja. Jadi kalau yang ketiga ni bukan buku, contoh dia adalah okey. Kita pilih okey, kita tengok contoh kalau bukan buku, dekat sini dia ada keluar apa lagi? Jurnal, laporan, majalah, risalah, okey. Peta pun boleh, okey. Poster pun ada Poster, okey, poster contohlah poster ke lukisan ke. Okey, ini adalah satu contoh lukisan. Okey. Contoh lukisan ni kita boleh pilih lah, okey. Pilih poster. Lepas tu okey, selesai. Kita pilih salah satu sahaja Ataupun yang keempat, bahan digital. Okey, contoh kita tengok YouTube, okey, murid-murid tengok YouTube, kita copy and paste sahaja link dekat situ. Okey, dekat sini kes saya ni saya pilih nombor 2 lah. Okey. Buku bukan fiksyen. Okey, done. Okey, selesai untuk B, kotak B. Kita pergi kepada kotak C. Okey, kotak C ni kita buat sedikit rumusan berkaitan dengan buku ni. Okey, dalam 4 ataupun 5 ayat. Okey, contoh buku ini berkaitan bla 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 bla. Okey, okey. 4 ataupun 5 ayat sahaja ayat ringkas untuk kita terangkan secara ringkas apa isi dalam buku ni. Okey. Lepas tu yang terakhir adalah kita kena isi aktiviti penggayaan. Okey. Aktiviti penggayaan ni adalah aktiviti yang akan mengukuhkan kita punya bacaan tadi. Okey, contoh kalau kita dah baca tadi, apa aktiviti yang selepas daripada bacaan kita tadi yang kita buat. Okey, contoh tadi kita dah buat rumusan, yang tu ada kolom wajib. Maksudnya kita dah buat dekat atas tu. Lepas tu kita kena boleh lagi kita tambah. Okey, hasil daripada bacaan saya tadi, saya buat aktiviti bercerita contoh. Okey, bercerita tentang apa yang ada dalam buku ni kepada adik-beradik yang lain. Okey, contoh. Okey, contoh lagi, saya tengok poster tadi. Okey, tengok poster, maka saya pun dapat inspirasi untuk mendeklamasikan sajak contoh. Okey, mendeklamasikan sajak. Okey. Okey, contoh sajak apa yang kita buat daripada ni. Okey. Okey, di tepi pantai nan indah. Okey, contohnya kalau buat sajak. Okey, kalau tak ada tak apa. Okey. Ataupun aktiviti-aktiviti yang tak ada dalam senarai dekat atas, kita pun boleh nyatakan juga dekat kotak sini. Kalau tak ada pun tak apa. Okey, lepas tu barulah kita boleh klik untuk simpan dekat bawah ni yang warna merah ni. Okey. Okey, bila kita klik untuk simpan, maka akan adalah okey, dari masa ke semasa akan bertambahlah dekat data dekat atas ni, jumlah buku yang kita dah masukkan dalam ni. Okey, dia akan mengambil masa jugalah untuk cikgu ataupun guru PSS kita untuk sahkan bahan bacaan yang kita dah update dekat dalam sistem IQ Nilam ni. Okey.
Okey, itu sahaja untuk perkongsian saya pada hari ini. Okey, saya harap anda semua faham. Jumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih.